Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 30 Disember bersama saya Nusila Talaha. Pengusaha inap desa atau homestay di negeri ini disaran jalinkan kerjasama dengan penggiat industri pelancongan seperti pemandu pelancong, ejen pelancongan termasuk pengusaha kraft tangan. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, ini penting dalam usaha merancakkan sektor pelancongan di negeri ini. Datuk Seri Nancy menjelaskan jalinan itu berupaya meningkatkan pendapatan pengusaha inap desa melalui pakej-pakej yang diwujudkan dengan kerjasama penggiat industri pelancongan. Kita mesti bekerja sama, tidak dapat secara silo. Kalau kita nak mendapatkan pendapatan atau meningkatkan ekonomi melalui homestay, kena bekerja sama dengan rakan yang lain. Kita tak boleh kata orang silo. Kalau silo, tidak ada daya tarikan. Beliau ditemui selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi pertandingan video pendek dan hadiah pertandingan keceriaan dan kebersihan kampung di Dewan Mesra Simunjan di Simunjan. Datuk Seri Nancy dalam pada itu menyeru kepada semua persatuan dan pengusaha inap desa untuk mengadakan perbincangan dengan pihak kementerian dalam usaha membantu mereka memajukan industri inap desa atau homestay. Berucap pada majlis itu, beliau turut menggalakkan penglibatan masyarakat tempatan dalam promosi pelancongan seperti mengaplikasikan teknologi terkini dalam penceritaan menerusi video, gambar atau muzik untuk disiarkan menerusi media sosial. Juga berkaitan pelancongan, Gunung Buda yang terletak di Hulu Mendalam Limbang, Sarawak, terkenal sebagai kawasan pendidikan dan sering dikunjungi pelancong. Lokasi itu bakal dijadikan destinasi pelancongan terulung di utara Sarawak kerana geological semula jadinya yang unik dan semula jadi. Ia diwartakan pada 2001 sebagai taman yang meliputi kawasan seluas 6,235 hektar. Laporan Muhammad Syazwan Kadir. Dinamakan Gunung Buda sempena satu ungkapan penan yang bermaksud gajah putih, merujuk kepada batu kapur setinggi 963 meter yang terletak di utara Taman Negara Gunung Mulu. Di kawasan gunung ini terdapat ruang gua terbesar di dunia, iaitu kira-kira 800 meter panjang, lebar sekitar 400 meter dan langit-langit setinggi 122 meter. Salah satu gua di sini dinamakan Gua Penyu, sepanjang 22 kilometer yang menjadikannya gua terpanjang di Borneo dan kelima terpanjang di Asia. Hutan yang terjaga rapi dan masih belum banyak diterokai memiliki sekurang-kurangnya 300 spesies burung, lebih 2,500 spesies pokok, lebih 60 spesies ular dan pelbagai variasi kehidupan alam. Dengan keistimewaan tersebut, ianya berpotensi menjadi lokasi pelancongan bertaraf dunia. Keistimewaan tempat ini yang memang betul-betul istimewa, di mana hutan ini belum lagi terusik dan banyak keindahan sungai, flora dan fauna yang boleh memberi suatu kepuasan kepada pengunjung. Kami juga dimaklumkan terdapat spesies hidupan liar di kawasan ini yang sukar ditemui di kawasan lain. Ikuti siri kedua laporan Gunung Buda esok. Kru kami mengikuti ekspedisi Majlis Daerah Limbang bersama Jawatan Kuasa Pelancongan dan Pembangunan Komuniti Limbang. Muhammad Syazwan Kadir, Berita RTM. Pekerja Barisan Harapan yang bertugas sepanjang mengharungi COVID-19 merupakan antara jemputan yang akan menghadiri sambutan Ambang Tahun Baharu 2021 Negeri Sarawak. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia sesuai dengan objektif sambutan Ambang Tahun Baharu 2021 iaitu penghargaan kepada pekerja Barisan Harapan. Bercakap pada satu sidang media di Kuching, jelas Datuk Abdul Karim, pekerja Barisan Harapan ialah tergolong dalam kalangan doktor, jururawat dan badan beruniform yang telah bertungkus lumus bekerja memastikan tahap kesihatan awam berada pada satu paras tertinggi dalam tempoh COVID-19 ini. Ujar beliau lagi, sambutan ambang kali ini akan diadakan di Stadium Tertutup Petrajaya Kuching dengan kapasiti jemputan seramai 1,000 orang sahaja.
Bagi memastikan prosedur operasi standard SOP sepanjang COVID-19 dipatuhi, hanya jemputan yang mempunyai tiket dan surat jemputan dibenarkan masuk ke dalam stadium. Di samping itu, pihak penganjur turut melaksanakan SOP lain seperti penjarakan fizikal, penggunaan pelitup separuh muka serta penyediaan pengimbas suhu dan pensanitasi tangan di pintu masuk. Kemuncak acara sambutan ambang Tahun Baru 2021 nanti ialah pertunjukan bunga api di samping persembahan nyanyian daripada penyanyi tersohor tanah air kelahiran Sarawak iaitu Dayang Nufaizah. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng juga dijangka menghadiri sambutan ambang Tahun Baru 2021. Proses pembinaan makmal molekular Hospital Limbang kini hampir siap. Menteri Muda Pemodenan Pertanian dan Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dr. Abdul Rahman Ismail, pembangunan makmal tersebut ialah bagi memudahkan pihak Hospital Limbang untuk memproses keputusan saringan COVID-19. Alhamdulillah, pembinaan makmal molekular Limbang yang bertujuan untuk ujian PCR COVID-19 telah pun hampir siap dibina melalui peruntukan daripada Kerajaan Negeri Sarawak 1.8 juta dari bentuk bangunan dan juga peralatan, dan ianya dijangka siap pada penghujung tahun ini. Dan selepas itu pihak hospital akan membuat persediaan untuk menggunakan makmal ini. Tambah beliau lagi, makmal tersebut dijangka mula beroperasi sepenuhnya awal Februari tahun depan mengikut persiapan dan perancangan daripada pihak Hospital Limbang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan ke tapak pembinaan makmal molekular dan menyerahkan cek di Hospital Limbang. Beliau menyerahkan sumbangan cek berjumlah RM50,000 bagi menaik taraf kemudahan di Hospital Limbang, antaranya seperti membeli alat penghawa dingin, kerusi dan kipas. Semalam terdapat 4 kes positif COVID-19 dilaporkan. Ia dikesan di daerah Kuching 2 kes, Sibu 1 kes dan Betong 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,114 kes. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan kes di daerah Betong melibatkan seorang wanita warga tempatan Sarawak yang baru balik dari Johor. Kes ini dikategorikan sebagai kes import B yang telah mendapat jangkitan semasa berada di Johor. Bagi kes di daerah Sibu pula juga merupakan kes import B yang melibatkan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang baru balik dari Kuala Lumpur. Kes yang dikesan di daerah Kuching juga merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang balik pada 22 Disember dari Liberia, Afrika. Kes dikategorikan sebagai kes import A yang mendapat jangkitan semasa berada di Liberia. Juga dari daerah Kuching, kes 1114 merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang baru balik dari Johor. Setakat 30 November bagi tahun ini, sebanyak 50.4 juta ringgit hasil kutipan zakat telah diagihkan kepada yang berhak di seluruh negeri. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, pengagihan itu disalurkan melalui 3 program utama, iaitu program pengukuhan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam dan program memantapkan kebajikan ummah. Datuk Abang Muhammad Shibli menambah TBS juga telah menyalurkan bantuan khas COVID-19 berjumlah 8.5 juta ringgit kepada 54,403 orang penerima yang terjejas dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut beliau, bantuan ini merangkumi bantuan kewangan, bantuan kotak makanan dan minuman, bantuan pek pusat kuarantin dan bantuan kesihatan atau diri PPE di seluruh Sarawak. Dedahnya lagi, dalam usaha mengesan mereka yang memerlukan bantuan, TBS telah banyak mendapat bantuan melalui maklumat yang disampaikan oleh rakan zakat di seluruh negeri. Selain itu, penggunaan aplikasi telefon pintar jejak asnaf 3.0 juga telah menyediakan alternatif baru untuk masyarakat kerana boleh memohon bantuan dengan hanya menggunakan aplikasi tersebut. Dalam apps itu, ia akan memberi beberapa soalan dalam bentuk seperti kita yang menyiasat juga. Jadi, ia akan memberi jawapan sama ada orang itu lulus atau tidak. Jadi, beginilah caranya kita nak dapat bantuan daripada masyarakat supaya kita dapat menangani isu-isu orang yang terkesan, orang bermasalah dengan lebih cepat.
Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Pengagihan Bantuan Baitul Mal Sarawak yang diadakan di Kompleks Islam Sarawak Sibu. Dalam pada itu, sejumlah RM12,950 diagihkan kepada 13 penerima. Turut diadakan dalam majlis itu adalah majlis pelantikan simbolik 7 orang rakan zakat bagi pejabat cawangan Sibu. Keinginan untuk beraksi untuk bermain muzik di depan khalayak ramai mendorong sekumpulan ahli muzik yang bernaung di bawah Kelab Pencinta Muzik dan Kesenian Bintulu Pemuzika menganjurkan program musikal santai baru-baru ini. Dalam skala yang kecil, 7 kumpulan muzik tampil beraksi di Dewan Masyarakat Kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu. Menurut pengerusi pemuzika Jeffrey Ismail, usaha penganjuran program tersebut ekoran tiada platform bagi kumpulan muzik beraksi sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lepas. Jadi inilah peluang untuk mereka-mereka yang dah lama tidak bermain muzik semenjak pandemik COVID-19 bulan Mac yang lepas. Jadi mereka pun datang dan memberi sokongan yang penuh kepada program ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pemuzik-pemuzik Bintulu. Pihak penganjur katanya menyediakan tempat dan peralatan asas bagi kumpulan yang ingin beraksi. Kumpulan muzik ternyata tidak melepaskan peluang untuk bermain alat muzik walaupun bukan di depan penonton yang ramai. Menurut Jeffrey lagi, pada masa akan datang, pihak pemuzika bercadang untuk mengadakan program yang sama pada skala yang lebih besar. Tambahnya, penganjuran kali ini hanyalah sebagai permulaan untuk melihat sambutan daripada kumpulan-kumpulan muzik di Bintulu. Sekian berita pagi Sarawak. Bersama-sama kita perangi penularan COVID-19. Saya Nuzila Talaha. Salam hormat.